fitrah saya tak bisa terima sebab saya lihat macam mana mereka buat patung berhala. Dan saya tak rasa ada apa-apa yang boleh meyakinkan saya bahawa dia ni Tuhan. Tuhan tidak ada awal akhir. Jesus ada awal. Dalam Gospel of Matthew, chapter 2 verse number 1, dia dilahir di Bethlehem. Maka dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Bincang Komunikasi. Kali ini saya sedang bersama Brother Lim Joyson, seorang pendakwah asal negeri jiran Malaysia. Assalamualaikum Bro Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you so much sudah hadir di acara kami. InsyaAllah beberapa minit ke depan kita akan ngobrol soal dakwah, soal Islam juga tentunya. InsyaAllah. Ya. Yang pertama mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman penonton Bro Lim, soal history Bro Lim di dalam atau journey agama, religion, hingga kenal Islam seperti saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sejarah saya ada 3 peringkat. Ya, saya lahir dalam keluarga yang menyembah berhala. Okey, dan saya dalam agama ini selama 13 tahun. Kemudiannya saya berhijrah ke agama Kristian. Dan dalam agama Kristian yang bermazhab Protestant Evangelical Church, saya dalam gereja ni saya menganut agama Kristian selama 14 tahun. Dan kemudiannya saya buat kajian perbandingan agama, maka akhir sekali saya terjumpa kebenaran dalam Islam dan saya telah memeluk agama Islam 27 tahun. Ya, itu sedikit latar belakang macam mana saya boleh berhijrah kepada agama Islam. Apa hal yang didapatkan di dua agama sebelumnya sehingga memilih berhijrah? Kekeliruan seperti apa berada? Yang pertama, saya rasa mula dengan fitrah. Fitrah yang Allah tanamkan dalam manusia ni. Okey, yang macam mula-mula keluarga saya sembah berhala. Fitrah saya tak selesa. Fitrah saya tak bisa terima sebab saya lihat macam mana mereka buat patung berhala. Saya dapat lihat macam mana mereka sapu cat ni, buatkan pakaian, buatkan rambutnya, matanya dan sebagainya. Setelah Dan itu akhir disembah, sekali, ya? Setelah itu disembah. Selepas itu disembah. Dan saya tak rasa ada apa-apa yang boleh meyakinkan saya bahawa dia ni Tuhan. So fitrah pada usia muda memang menolak menyembah patung berhala. Itu yang pertama. Dan macam mana saya boleh tinggalkan agama Kristian? Ada beberapa sebab utama. Yang pertama, daripada menyembah Tuhan pencipta, mereka menyembah manusia sebagai Tuhan. Nah, itu yang paling besar beza antara Islam dan Kristian. Okey. So dalam Islam, kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidak mengabdikan diri kepada makhluk. Tapi dalam agama Kristian, mereka anggap Jesus Christ atau Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Tapi masalahnya, dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Itu yang masalahnya. Okey? Macam contoh, sebagai Tuhan, mestilah kekal. Ya, betul. Tapi Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam dalam Bible, dia mati di kayu salib. Maksudnya dia tidak kekal. Berarti dia tidak mempunyai ciri-ciri kekal. Ketuhanan tu. Ya. Yang kedua, Tuhan tidak ada awal akhir. Jesus ada awal. Dalam Gospel of Matthew, chapter 2 verse number 1, dia dilahir di Bethlehem. Maka dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Yang ketiga, dia terikat kepada masa. Dia hidup di muka bumi ini sampai usia 33 tahun. Padahal, ada umur. Ya, ada. Pencipta tak ada umur. Pencipta kan kekal. Tak terikat kepada masa. Dan satu lagi yang paling penting adalah pencipta ini tidak bergantung kepada apa-apa. Tidak memerlukan apa-apa. Padahal dalam Bible, Jesus Christ memerlukan makan minum, perlu tidur dan sebagainya. Maka dia tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Walaupun dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan, tetapi dia seorang manusia, dia seorang nabi, seorang rasul
yang kita orang Islam hormati dia, kita orang Islam sayang Nabi Isa alaihissalam dan kita ikut Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kita tidak menyembah dia. So inilah yang sebahagian perkara yang buat saya susah nak terima. Saya bagi satu lagi hujah adalah kalau kita baca dalam Bible, kitab Kristian tu, Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ kata, Gospel of John chapter number 14 verse number 24. Dia kata, the word that you hear is not mine, but the Father which are in heaven who has sent me. Apa yang kamu dengar daripada kata-kata saya ni, bukan datang daripada diri saya, dia kata. Datang daripada Allah yang mengutuskan dia. Dari Tuhan, ya. Ya, kalau dia Tuhan, macam mana Tuhan utus Tuhan? Hanya Tuhan utus dia ada, dia bukan Tuhan. Kalau kita baca lagi, Gospel of John chapter 14 verse 28. Dia kata, my Father is greater than I. Dia kata, Allah lebih hebat daripada dia. Kalau dia Tuhan, Allah pun Tuhan, Allah dengan Jesus mesti sama. Mana boleh Allah lebih hebat daripada dia? Kalau lebih hebat daripada dia, berarti dah ada dua Tuhan dah. Sekurang-kurangnya. Maka sama ada dua Tuhan, ataupun Allah tu Tuhan, Nabi Isa AS adalah Rasul. Dalam Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Jesus kata, I by my own self can do nothing. Dengan diri saya sendiri, saya tak bisa lakukan apa-apa pun. Adakah itu kata-kata Tuhan? Ini dia bergantung. Yes. Dia Baca satu lagi. Dia sepatutnya, kalau dia Tuhan, dia tahu hari kiamat bila. tahu masa depan. Masa depan. Tapi dalam Bible, Gospel of Mark chapter number 13 verse 32, dia kata, but on that day, that hour, no man, tak ada manusia, dia kata. Okay? Not the angels. Malaikat pun tak tahu. Yeah. Dia kata, neither the son. Dia kan anak Tuhan. Dia pun tak tahu. But the Father. Hanya Allah yang tahu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Tuhan. Kalau dia ada ciri-ciri ketuhanan, dia tahu hari kiamat bila. Dan dia kata dia tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka persoalan saya sekarang, saya nak sembah yang tahu ke yang tak tahu? So akhir sekali, bagi diri saya, selepas kajian lah 2-3 tahun, bukan hujah sedemikian saja. Hanya bagi saya adalah, Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Saya tengok di YouTube tuh video Brother Lim soal kenapa bisa masuk Kristen. Salah satunya karena perilaku atau ini karakter dari pastornya. Mungkin bisa dicerita sedikit, Brother. Ya, bagi saya agama Kristian, agama dakwah. Mereka menyampaikan dakwah. Mula daripada pastor, mula daripada missionary. Dia tak macam Islam. Ulama tak buat dakwah, majority. Mufti majority tak buat dakwah. Saya kata majority, bukan semua. Ustaz-ustaz, ustazah, berapa hebat kamu berceramah Islam, tapi tetap kamu tak melaksanakan kerja dakwah kepada non-Muslim. Okay. Maksud saya non-Muslim. Ya. Betul? Tapi pastor dalam Kristian dunia, memang gereja, perancangan, aktiviti adalah menyampaikan dakwah. Sebab itulah bila kami pergi main bola dekat gereja tu, dia amat mengalu-alukan kami datang. Tapi kalau non-Muslim nak bermain sepak bola di kawasan masjid kita, Surau. pengerusi masjid bagi tak? Itu masalahnya. Dan bukan saja dia suka kami datang. Okey. Kadang-kadang kita main bola terkena cermin tingkat pecah pun dia tak marah. Dia kata tak apalah, teruskan nanti kita ganti. Kena spotlight pecah pun dia tak marah. Dia kata teruskan nanti kita ganti. Dan paling best, dia sediakan makan minum untuk kami. Dan kemudian dia offer kami tuition free dalam gereja. Dan pendekatan dakwah mereka. Pertama, dia nak jadikan kita yang bukan Kristian ni rasa selesa dengan pendekatan mereka. Buat kita rasa macam terhutang budi. Ya. Okey. Hutang jasa, ya. Ikhwan jasa. Ya. Dan buat kita ni macam sudah akan anggap ini gereja ni sebagai rumah kita seolah-olah. Dan kemudiannya jemput kami pergi ke gereja, orang-orang kat gereja begitu peramah, begitu baik dengan kami, sehinggalah kami ni sukarela nak pergi ke gereja tiap-tiap minggu. Nak pergi. Bukan dia tak perlu ajak, kita pula sendiri nak pergi. Sebab kita rasa macam wow. Tempat ni memang best gila kan? Ya. Macam itulah dengan pendekatan sedemikian ni, kami semua tertarik kepada agama Kristian. Okey? Dan yang penting bukan kerana ajaran kitabnya.
tetapi akhlak mereka. Akhlak. Padahal akhlak ini ada pada Islam. Dan contoh yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya pandangan Brother Lim, seorang ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin, kata Syekh Muhammad Abduh. Katanya Islam ini sebagai ajaran dia sempurna, tetapi kesempurnaannya itu semacam ditutupi, dihijabi, dihalangi oleh karakter orang-orangnya, orang-orang muslim. Apakah Brother Lim melihat seperti itu? Kalau saya faham soalan kamu, kebenaran Islam ditutup oleh karakter orangnya. Artinya Islamnya sempurna, tetapi karena akhlak muslim ini mungkin tak sesempurna ajarannya sehingga dia kelihatan tak sempurna. Masalah kita hari ini, bila kita mengajar agama Islam, kita tidak fokus selain pada akidah yang paling penting. Yang kedua adalah tentang macam mana kita nak contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita hanya tahu Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul yang membawa agama, mengajar kita kepada Islam, tetapi kita tidak mencontohi akhlak Nabi. Keseharian. Sebab itulah kebanyakannya orang Islam dalam kehidupan mereka ni, walaupun nama Islam tetapi akhlak tidak Islam. Betul. Akhlak tidak Islamik. Kalau kita tengok contoh, saya bagi beberapa contoh. Macam mana akhlak Nabi terhadap orang bukan Islam. Ada satu mayat Yahudi lalu, Nabi akan berdiri memberi penghormatan kepada mayat itu. Sahabat tanya, kenapa kamu berdiri? Nabi kata, lain kali kamu nampak mayat lalu, berdirilah. So apa? Itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hormat. Walaupun dia bukan Islam. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok akhlak dia, sama ada kita orang Islam ikut ke tidak, itu lain cerita. Tapi kalau kita tak tahu cerita ini, payah kita nak ikut. Contohnya seorang sahabat yang mencuri perisai. Curi perisai. Dan kemudiannya, Nabi bila mereka buat siasatan, dah dekat ni, nak tahu dia yang sahabat ni yang mencuri. Tetapi sahabat ni cepat-cepat letak perisai ni di kedai seorang Yahudi. Okey, dan dia menuduh Yahudi tu yang curi. Yahudi tu kata, saya tidak. Maka sahabat ni melaporkan perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Dan Nabi buat siasatan terhadap perkara itu. Dan dapati bahawa sebenarnya yang curi sahabat tu. Okey, akhir sekali Nabi bebaskan orang Yahudi, tapi menghukum sahabat tu. Maksudnya apa? Walaupun you sahabat Nabi, kalau kamu buat salah, tetap Nabi akan hukum. Dan Nabi tidak akan menganiayai sesiapa pun. Nah, kerana isu itu, Allah turunkan wahyu, turunkan ayat Quran. Khas ingatin Nabi. Quran diturunkan supaya kamu mengadili perkara itu dengan adil.